Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat apa ya? 77. Kat mana 77? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, solat jemaah. Solat jemaah masuk kita bab solat jemaah pula. Itu dekat. Tak apa, kipas biar tu. Apabila seorang melakukan solat dengan mengikuti orang lain yang melakukan solat di depannya, maka yang demikian itu dinamakan solat berjemaah atau beramai-ramai. Yang melakukan solat di depan atau yang diikuti itu namanya imam, dan yang mengikuti di belakangnya namanya makmum. Baik. Solat jemaah. Solat jamaah boleh tak? Pandai nak panggil apa pun. Kalau Arab panggil jamaah. Jamaah. Jamaah maknanya ramai-ramai. Maknanya berkumpulan. Maknanya berpasukan. Itu maknanya jemaah. Lawan dia seorang diri. Jemaah dua orang ataupun ke atas. Nampak? Dua orang ataupun lebih ramai daripada itu dipanggil solat jemaah. Bila mana berlaku maknanya seorang semayang, lepas tu ada orang ikut seorang di belakang, maka dipanggil solat jemaah. Walaupun yang ikut itu kecil, anaknya yang masih belum balik, tetapi sudah mumayyiz. Contoh anak dia baru sekolah tadika, tapi mumayyiz, reti dah, cerdik dah. Maka dipanggil solat jemaah. Ataupun makmumnya seorang anak perempuan sahaja yang sah sembahyangnya, dipanggil solat jemaah juga. Dah sama lah dengan solat jemaah di masjid hak ramai ribu orang. Sama lah. Hak masjid ribu orang pun dipanggil jemaah. Hak di rumah dengan anak kecil pun dipanggil jemaah juga. Dan mana lebih banyak pahala di masjid. Faham? Cuma nama sama lah, jemaah. Hukumnya jemaah. Maka bila sebut dua orang makmum dan tu imam, walaupun anak kecil jadi makmum, dia sudah jauh berbeza dengan semayang seorang diri. Dia itulah masuk dalam sunnah Nabi. Cuma sunnah jemaah yang paling afdal di tempat khas yang dibuat berjemaah, itu paling afdal. Yang kita nama masjid, surau ataupun musalla. Yang depan panggil imam, bukan iman. Bukan iman. Iman kepercayaan. I-M-A-N. Iman. Imam. I-M-A-M. Imam. Bukan iman. Iman kepercayaan kita. Percaya pada kiamat. Itu iman. Imam. Imam harus seorang dalam satu kelompok, namun jumlah makmum boleh seorang atau ramai. Lebih banyak makmum lebih baik. Makmum dalam mengikuti imam tidak boleh mendahului melakukan salat berjemaah. Hukumnya sunat muakkad, sunat yang dianjurkan. Salat berjemaah pahalanya 27 darjat, dan salat sendiri seperti disebutkan dalam hadis yang tersebut. Salat berjemaah baik yang salat sendirian dengan kelebihan 27 darjat. Baik. Dalam solat berjemaah, imam tiada boleh lebih daripada seorang. Makmum tidak ada had pada bilangan. Imam tak boleh dua orang. Dua orang tak boleh tak imam.
Dua orang tu imam. Makmum seorang nah. Dan yang tu orang kata masjid ada 3 tu imam. Tu 3 tu imam bergilir-gilir tugas. Yang tak bolehnya 3 tu imam sekali semayang. Sekali ikut 3 tu imam depan. Tu memang power masjid tu. 3 orang jadi imam, tapi bila dikomat seorang jadi di depan. Umpamanya. Tu panggil bukan semayang berjemaah sekaligus. Makmum tak ada hak pada bilangan. Paling ramai dia yang paling banyak pahala. Melainkan pada 3 masjid, maka masjid lain tak boleh potong pahala. Masjid Haram, Masjidil Haram Mekah, Masjid Madinah, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa di Palestin perang. 3 ni tak boleh lawan dengan hak lain. Buatlah harga berapa ratus bilion pun. Bukan kata buat dengan kristal, buat dengan nilang terus. Latar dengan permata beliang. Buat di atas tu. Sama juga dengan masjid yang papan latarnya cabut dah 15 tepi. Tak, sama saja. Yang tak sama Nabi kata 3 ni. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. 3 ni saja. Lain sama. Masjid besar Kahirah sama je pahala fadilah dengan masjid apa benda ni Banggu Pegadung. Faham? Syarat berjemaah. Dia kita sembahyang jemaah, dia ada syarat dia. Supaya hasil pahala yang sempurna. Nabi kata li salatul jamaah afdalu min salatil fard. Salat jemaah sama ada makmum seorang atau lebih ramai, lebih baik daripada solat seorang diri. Nampak? Bisama'i wa 20 darajah, dengan 27 darjah. 27. Yang pertama berniat ikut imam menjadi makmum. Solat jemaah kena niat ikut imam. Kalau kita sembahyang Jumaat, maka tu imam tu memanglah wajib kena niat menjadi imam. Daripada jawatan kuasa surau kepada pihak penjual dan pembeli, sila berhenti dulu daripada berurus niaga. Boleh agak masa orang ngajar berhenti dulu. Jadi jadi pasar lagi. Dia dengar bahan tak lain. Habis ngajar jual pula. Takut jadi macam satu tempat. Hak gi nak gi dengar sebabak. Hak nak gi beli saja sebabak. Jadi tak ada pahala. Tu mari dana tu isu kan. Dah kitab dia ni. Kitab terung. Kitab qabih, kitab cambuk. Takut jadi gitu. Baik, contohnya gini, kita semayang maghrib tadi. Aku semayang fardu maghrib. Maka niat jemaah gini. Aku semayang fardu maghrib makmum. Ingat tu orang baru. Allahu Akbar. Aku semayang fardu maghrib makmum. Kata gitu nanti. Banyak lagi pasal yang mudah je. Cukup Aku semayang fardu maghrib makmum. Kira orang bangsa dia pun semayang. Allahu Akbar. Aku semayang fardu isyak makmum. Gitu. Katakanlah tak boleh nak mari niat makmum di dalam takbir. Kok bolehnya aku semayang fardu isyak, takat tu yang masuk. Boleh kata makmum tu selepas daripada takbir. Allah, aku semayang fardu isyak. Akbar, makmum, sah. Tapi dalam hati lah, jangan mari mulut makmum. Pak yang lagi ke? Ini kira bodoh. Dalam hati makmum, faham boleh. Jangan sampai rokok lah. Jangan sampai hak rokok. Boleh lagi. Tak tengok.
Panjang sangat jadi takbir jadi rosak lafzul jalalah takbir tu. Ni nama sebutan kita tu jadi rosak. Sebab tu dia tajwid dia 14 harakat saja. Allahu akbar. Paling panjang tu 7 alif. Kalau Allahu akbar, dia jadi hilang nama Allah tu nak jadi rosak sebutan. Mudah je lah sebut orang Melayu tu. Aku semayang fardu isyak makmum Allahu akbar. Memang dia derah mari selalu. Faham tak? Pasal kita baru sebut kan, mesti dia mudah mari dalam hati. Dia yang lambat mari dalam hati, kita sebut lama dah. Kalau kita sebut tadi belum lohor, mudah nak mari dalam hati ni. Payahlah hak kita baru sebut. Sebab mulut kita bila kita sebut, echo dia ada. Faham echo? Tahu tak echo? Echo. Orang putih tak mesti nak sebut, orang Melayu panggil echo. Echo dia, gema dia tu. Tak, dia akan mari dalam hati. Aku semayang fardu maghrib. Dia mari dalam hati, aku semayang fardu maghrib. Aku semayang fardu maghrib. Macam orang bang ada echo kan, macam amplifier. Gitulah tu tujuan ni. Lepas tu kita baru sebut akad takbir masuk lalu. Yang kedua, mengetahui segala yang dilakukan imam seperti imam berpindah dari rukun ke rukun yang lain. Kita kena tahu imam tu bergerak dan berpindah rukun. Tu syarat. Kalau tak tahu imam ni dia buat benda apa tahu, dia pakai buat tak sah. Tahu tu dengan tengok. Mana kita duduk sah depan, sah kedua, nampak tu imam. Tu imam rakaat, kita pun rakaat, sah. Ataupun tahu tu dengan dia tengok orang belakang. Nampak tu imam pasal dia semayang belakang surah, sah belakang masjid. Nampak orang, dia sah belakang kali, sah yang ke 80. Dia tengok sah depan dia, sah depan rakaat, dia rakaat atas, sah lagu tu. Atau tak nampak pasal dia terpaksa duduk luar. Dia seorang kena duduk luar terkepik dah. Atau dua orang tu, tiga orang tak muat masuk dalam, duduk luar. Tengah semayang, jatuh tabir. Jadi tak nampak dah orang dalam. Tapi dengar suara tu imam, Allahu akbar, dia pun rakaat atas. Sah pasal dengar. Faham? Yang tak sah ni tak tahu. Pakai agak. Tu imam dia buat benda. Benda tu imam. Pokok dia. Tak boleh gitu. Tak boleh. Ataupun ada CCTV luar. Sah juga. Dia dah oleh kerana jauh sangat, awak tak nampak benda dah duduk luar, hak sel luar masjid bawah, dia buat CCTV sikit. Hukumnya sah. Sah berjemaah. Yang tak sahnya pakai TV ni, tu imam duk kompong. Kita tengok di Terengganu ni. Lah TV dah takbir tak. Tak sah. Tapi kalau dalam bangunan masjid atau luar dinding masjid, dikira sah lagi. Bangunan lain dia kena tak boleh ada jarak lebih pada 300 hasta dengan tok imam. Habis masalah. Tidak ada dinding yang menghalang antara imam dan makmum bagi lelaki kecuali bagi perempuan, dan di masjid harus dipakai tabir dan kain. Jangan ada dinding. Maknanya kita ni makmum dengan tok imam tak boleh nak pergi. Dia tutup dengan dinding. Ataupun tutup dengan cermin. Yang tak boleh nak buka. Tapi kalau tutup dengan cermin, tutup dengan pintu, tutup ni yang buka ni. Pak ni rosak. Sekejap lagi tembok. Nasib yang duduk dek ni. Kalau orang puan duduk alik tabir, duduk alik dinding, tak apa. Asal zaman Nabi SAW itu dia tak buat tabir. Orang puan duduk belakang. Cuma habis orang puan bangun keluar daripada masjid belakang, barulah jemaah lelaki bangun. Dia tak mau bolong. Macam kita ni duduk belakang, kita buat tabir. Tak apa. Tak ada hak. Dia hak dia. Jangan naknya ada seming atau dinding yang tak boleh nak pergi mari. Tak ada pintu, ada benda. Tapi kalau ada pintu, kita tutup pintu tu. Tak apa lagi. Sebab dia boleh pergi lagi. Dia tak boleh dikira bangunan lain dah. Tak boleh. Tidak boleh mendahului imam dalam bertakbir, dan tidak boleh mendahului atau lambat dalam
dua rukun fi'li kecuali ada uzur. Ni ingat baik. Takbir mesti imam habis dulu. Allahu Akbar. Tu lah. Hak lain tak apa. Kalau kita sama dengan imam, makruh. Tak rosak semayang. Takbir saja. Kalau sama dengan imam, tak sah semayang. Nabi kata, iza kabbara fakabbiru. Bila imam telah habis takbir, barulah kamu takbir. Jadi ingat, biar imam sebut bar dulu, baru kita boleh kata Allah. Ingat kan? Imam kata Allahu Akbar, baru kita kata Allahu Akbar. Kalau tu imam Allah, kita Allah ikut tak, maka tidak jadi sembahyangnya. Jaga situ. Yang marah tu imam Allah, dia Allah, sama-sama tak belajar. Biar imam Allahu Akbar. Sebab Nabi kata iza kabbaral imam, bila imam telah pun takbir. Nabi tak kata iza yukabbirul imam. Kalau gitu boleh tahan. Iza yukabbirul imam, bila imam sedang takbir, kamu takbir retek. Tu boleh tahan. Ni tak iza kabbara. Kabbara banyak madi kan kalimatul dalat ala hadasin. Nampak madha, kalimah yang menunjukkan atas peristiwa yang telah pun berlaku. Allahu Akbar bila telah berlaku. Takbir ni dikira telah berlaku bila selesai menyebut huruf ra, akbar gitu. Ingat. Kemudian jangan lambat daripada tu imam, melainkan kerana uzur. Tu imam laju sangat baca Fatihah, kita jangan rakaat. Bila imam rakaat, kita perhabis Fatihah. Tapi jangan tu imam naik rakaat lain, kita dah habis lagi Fatihah, batal sembahyang kita. Atau tu imam duduk baca tayat akhir dah, kita dah habis lagi Fatihah, tak sah ikutan lagu tu. Kemudian tidak boleh berada di muka imam. Jangan duduk kita dulu daripada imam. Siapa dulu ada imam, kedudukan dia tak sah sembahyang. Mesti makmum belakang. Walaupun belakang sehung dia, dikira belakang dah. Walaupun sehung, jangan depan daripada imam. Dikira lagu mana? Kira tumit. Ni tumit tu imam, ni tumit kita. Sikit belakang kita. Sah. Sama tumit tu imam, ni tumit faham tak? Kan kata ni pula tumit. Kena kabur belaka apa ni. Ni tumit ni. Faham? Ni ujung jari. Nampak? Jadi tumit imam, tumit kita. Hak jenis sembahyang seorang duduk sebelah kanan ni. Kan kata sebab tu pula makmum duduk sini. Hak seorang memang makmum duduk sini. Kalau ramai duduk belakang apa? Tak. Tu tak pelik dah. Hak ni ada sebelah ni. Atau duduk atas, naik ke atas. Tak muat ke atas. Atau ke bawah turun ke anda lah. So imam duduk sini, makmum bahang bawah, depan tu duduk 7-8 orang. Ada usah belakang depan tu imam. Tak usah, mesti belakang. Dikira tumit, mesti belakang pada tu imam. Jari tak apa, walaupun jari dia lebih dari tu imam. Kaki dia besar, saya 19. Imam saya 4 cek kaki. Tumit pada depan kat sipah tumit. Dah lagi kira tu. Tak, dikira jari dikira tumit belakang. Kalau semayang duduk, dikira punggung. Ni, semayang duduk. Imam duduk kok. Keboh rezek. Ni makmum duduk juga. Faham tak? Jadi punggung mesti belakang pada punggung tu imam. Faham? Mudah ya. Masjid Haram tak kira pasal dia sah dia musim. Dia musim bulat. Pasal dia jihad kiblat. Nampak? Dia kira musim. Dia kira hak tepi tu imam tak boleh. Kalau pusing kat ni tak apa, tak ke depan. Ni pas pergi. Apa benda ni mana? Ni Kaabah. Kaabah. Ni tengok daripada atas ni. Ni atas ni. Jadi Tok Imam duduk sini. Ni bulatan. Feeling orang ni ngadak lah ke? Hak ni ngadak Tok Imam. Hak ni ngadak tak ni. Tu lain dia share dalam dunia dia bulat. Masjidil Haram tu. Pasal Kaabah duduk tengok. Jadi hak duduk belakang imam ni, tepi imam, dia pergi depan pada imam tak sah. Tapi hak jauh sikit pada imam, dia ke depan sah. Dia kira hak ni orbit lain. Lepas tu kan dia ramai kat bolok dah Mekah, bukan orang alim belakang. Orang jahil berderang kali.
Tengok kan semayang Mekah. Ditunjuk dalam TV ni borak. Orang agak mayang. Jangan ikut. Pak ini tangan main. Waktu dia bahasa Kak Ali. Tu dah duduk dia. Faham? Kita tengok Mekah buat attack sini. Jeng. Pokoknya bermain-main batas semayang. Dia dah Mekah tu. Dah Mekah. Tak ada hadis suruh ikut kau. Suruh ikut ulama. Faham? Akan suruh ikut kau. Bergelepar kali duk main keregai kepala. Kali sujud kali buh itu. Dah sujud buh pula. Lepas tu pakai pula. Waktu golok sebang. Dak oleh akak pula. Tak mayang macam mana tak saya harap. Dah duk betul sebang ni. Kita tak tengok orang Terengganu seorang. Dia duduk tengok. Dia kenal. Dia tak tahu kampung mana. Dia orang Terengganu. Dia duduk tengok. Tidak ada tengok. Dah harap kan. Macam kena belakang kan. Hukumnya bukan hak Rasulullah tu. Bida'ah. Duk main serbang. Duk main piyuh. Duk main apa. Duk betul ni. Kau lain takut tak sama ni. Harap. Kau dah sombong. Benda Nabi kat pada duduk kan. Kalau orang ni kosyak. Niscaya dia duduk diam. Mana tak kosyak tu. Jangan ikut kau. Ikut ulama. Jangan jauh dengan iman kira-kira lebih daripada 300 hasta kecuali di masjid. Dalam masjid tak apa kita jauh dengan imam. Contoh katakanlah orang semayang berjemaah depan masjid tu. Kita dengan baru masuk belakang, boleh dah kita takbir. Kita dengan tok imam tu setengah kilo. Ada 2 orang ikut tok imam semayang subuh katakan. Tapi kalau kita jalan dah setengah kilo. Salang dulu macam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi masuk itu belakang. Tok imam duduk di nu. Kapur libung. Dah sungguh halus. Tengok dengan seperang tak apa nampak. Besarnya masjid. Dah kalau kita jalan kaki pergi juga. Tak dah 15 langkah. Di nu Assalamualaikum. Kita pun Waalaikumsalam. Boom. Jadi kita jauh lagi dalam masjid. Walau 1000 batu pun dalam bangunan masjid. Kita boleh takbir dah seorang sini. Allahu Akbar. Ikut dalam keadaan jauh. Dia okok. Dia sujud kita sujud. Faham? Dia gitu. Tapi luar pada masjid tak boleh jauh. Kalau bukan masjid. Contoh semayang tengah padang. Contoh semayang tengah laut. Semayang atas perahu. Orang candak sutung. Duk atas kandang belakang. Telur banyak. Jadi bila labuh situ tok imam. Takkan nak naik atas paper tok imam belakang. Orang ada 80 buah buk. Nak naik atas paper tok imam belakang. Terlang itu tok imam. Jadi duduk atas paper masing-masing, atas perahu masing-masing. Faham lagi? Jadi jangan jauh. Kita tengok buk depan tu semayang. Maaf. Kita pun beda paper duduk belakang dia. Jauh dalam 2-30 kaki dengan dia. Takkan nampak dekat tepuh pecah apa jauh. Dah repek dekat macam taksi lah. Parking taksi. Faham tak? Parking di laut ni dia gerak kan. Dekat kepuk pecah. Dia jauh-jauh. Jadi jangan 300 hasta. Faham tak? Tak apa tu. Tak semayang pun badan gitu tangan. Seorang 2 gitu. Banyak tak semayang juga. Ambil sutung. Macam sutung tok dia pada semayang. Dah ambil sutung hak Tuhan tu semayang lah. Daripada garik sampai ke isi tak mayang sutungnya masa. Baru 5 riyal sekilo. Kalau 15,000 sekilo tak tahu. Jangan jauh. Makmum dan imam berniat solat yang sama. Jangan solat lain-lain. Solat sama ni solat yang jenis sama. Walaupun solat itu nama lain, tapi jenis itu bersamaan. Nak faham gini. Kalau tok imam semayang zuhur, kita boleh semayang maghrib. Tak apa dah. Tok imam semayang subuh, kita semayang zuhur. Kita qada. Tok imam semayang zuhur, kita semayang asar boleh. Tok imam semayang tahajud, kita ikut belakang semayang istikharah boleh. Makmum semayang qada subuh. Kita ikut tok imam. Tok imam tu tengah malam masuk. Tok imam semayang qiyamulai tahajud umpamanya. Boleh. Padahal tok imam qada subuh juga tak ingat. Tapi tak apa. Yang tak boleh semayang tu pesen air. Tok imam semayang mayak, kita ikut belakang qada mayak gari. Nak warna tu jadi pelik.
jadi dari bolak orang. Pasal semayang mayak dia pelik, tak ada okok. Nak mayang gaib dia okok, jadi dia tak ikut lagu tu. Atau tu imam semayang gerhana bulan, makmum semayang isya qada, tak boleh. Kerana gerhana bulan dia ada 2 kali kiam. Dia pelik. Faham lagi? Syarat menjadi imam wallahu a'lam. Berarti kat tu dah. Pasal kita ada banyak soalan. Minggu lepas ni ada dalam 40. Hari ni dalam 60 dah pula. Padang lah. Baik. Soalan yang pertama, lembu betina boleh tak buat akikah? Yang kedua, orang luar yang menyewa satu tempat, adakah orang tersebut dikira sebagai orang yang bermukim solat Jumaat? Soalan pertama, lembu betina boleh tak buat akikah? Cikgu boleh tak? Lembu betina boleh buat akikah? Boleh. Yang tak boleh buat lembu pregnant. Chef, tahu benda pregnant? Kamu tahu kamu bak ni. Lembu hamil, lembu mengandung. Faham? Tak boleh. Pasal binatang akikah sama dengan binatang korban. Lembu tina boleh, tak boleh lembu mengandung. Lembu ada anak jalan. Lembu hamil. Kemudian orang luar, dia mari duduk di kampung Gelung Bila ni. Kerja sini, bukan nak mati sini, mari kerja sini jadi JKK. Allah. Aduhlah, nak nampak guan ni. Tak bersebut jadi tubik juga. Jadi mari duduk sini, bukan nak mati sini, kerja ikut kerajaan atas lah. Kerajaan atas sini, di sini ada kerja doktor, kerja polis, FRU kat anda lah. Mari duduk sini. Dikira orang mukim juga. Wajib Jumaat. Dia gini. Manusia ni dia ada 3 nisbah tempat tinggal. Yang pertama mustautin, yang kedua mukim, yang ketiga musafir. Siapa yang duduk di sini, di kampung ni, Pasir Panjang ni, Kuala Terengganu ni, sama ada dia beranak sini atau beranak di Hong Kong, tak kira lah. Duduk sini ke ni, dan tidak ada hajat nak berpindah ke tempat lain lagi, mustautin dia panggil. Faham? Siapa yang duduk sini, walaupun beranak sini atau beranak kat lain, mari duduk sini, tapi bila-bila nak balik kampung semula, dan duduknya itu lebih daripada 3 hari, iaitu sekurang-kurang 4 hari, dia panggil mukim, wajib Jumaat. Siapa yang mari di sini Pasir Panjang ni, daripada Kuala Lumpur, daripada Kuantan, daripada Selangor, dia nak singgah sini 3 hari saja tak lebih di Pasir Panjang, maka dia bernama musafir yang singgah sahaja. Bis kita. Sahkah seorang itu mengerjakan solat tetapi bacaan Fatihah dan tayat akhir tidak betul tajwidnya? Jawabnya, jikalau orang itu baru lagi belajar, maka hukumnya dimaaf pada dirinya, tidak dimaaf untuk orang lain. Dia baru insaf, dia baru belajar. Dulu lara sangat duk naik atas motosikal. Ini baik naik surat. Insaf dah. Dulu duduk main muzik sangat pagi petang siang malam. Dulu duduk main burung sangat, duduk anggut burung. Dia ni insaf dah. Dia duduk cari makan kedara, mau pagi petang tak tahu benda. Dia ni insaf dah. Maka belajarlah, belajar bab semayang, belajar Fatihah. Tapi tak betul lagi. Guru kata ghairi, dia ghairi. Tok guru kata ghairil, ghairi apa? Ada tak nyakit itu? Ghairil, ada jenis ni. Lah tok guru kata ghairil. Betul begitu tu. Pakai nak gitu. Jadi kalau gitu, pasal baru belajar. Dulu bahan lara lama ni. Maka semayangnya sah. Tapi tak untuk orang lain. Mana tak boleh dimang. Faham tak? Sebab tu siapa yang masuk belajar agama, tak pandai lagi, tak faham lagi, ada kecacatan dalam ibadahnya, dimaaf pada syarak. Syaraknya, dia tak sengaja. Bukan dia boleh kata betul, saja nak kata salah,
baru tak sah semayang. Jadi orang yang baru belajar, baru dengar surah, nampaknya ada bonus. Kawan-kawan hak tak mari surah apa semua, tak mari belajar, dia sebut salah, kena semayang semula. Tu kelebihan dia. Kemudian boleh tak dia kata rukun bacaan qauli hanya dibaca dengan mimik mulut saja, tanpa mengeluarkan suara bagi laki-laki dan perempuan. Rukun qauli ni rukun-rukun hak jenis baca. Di antaranya takbiratul ihram atau Fatihah atau tahiyat akhir dan salam. Kita pergi ke takbiratul ihram mudah. Takbiratul ihram ni siapa yang tak takbir tak sah semayang. Tangan bukan. Tangan ni sunat saja. Mulut kata Allahu Akbar. Ni dia tanya tak mau bunyi suara, buat gerak mulut saja. Boleh tak? Buat gerak mulut saja. Tak keluar suara. Jawabnya sah bagi orang-orang yang bisu. Siapa yang bisu, sah. Dia wajib kena gerak mulut saja. Tapi orang tu tak bisu, dia buat gerak mulut saja, tidak sah. Kerana takbir itu adalah lafaz. Lafaz adalah suara. Suara adalah bunyi-bunyi yang terhimpun daripada huruf alif sampai kepada ya, yang dikeluarkan daripada mulut anak Adam. Dia kena tubik luar. Kemudian didengari pada sekurang-kurangnya satu telinga. Itu panggil suara. Maka bila tidak suara, tidak lafaz. Bila bukan lafaz, bukan takbir. Bila bukan takbir, tak sah semayang. Jadi biar bunyi. Perlahan apa? Allahu Akbar. Kalau Allah berbunyi akbar, buat gerak mulut saja tak sah juga. Sebab dia mesti bunyi 8 huruf. Alif, lam, he, alif, ka, bera. 8 huruf kena dengar. Allahu Akbar. Ramai orang dia buat gerak. Gerak mulut je. Benda lah. Dia panggil takbir vampire. Ada pula awak gerak mulut saja. Belajar tu mana? Nanti macam mujurlah kita mari belajar. Tung belajar ni. Cakap tak kena. Tak lengah, tak apa. Debu-debu tak ada. Ekor pula tu. Kat suam dia Suam mu tahu. Mu memang pergi. Mu memang pergi. Kalau tahu siapa kita semua boleh sebut memang pergi. Lepas tu tak mari semalam. Pulang musang. Tengok orang nyanyi. Apa berdebu punya muka-muka, apa perlu berjeruk ni. Dukung ke anak, dukung ke cucu, tok ke pergi juga. Tapi bukanlah kata dosa besar, tapi surah pada pergi. Pada pergi surah. Ni mari dengar, belajar. Jangan buat tak bunyi gitu. Melainkan kita semayang tepat bising. Jenis forming mesin, dia jaga mesin. Itulah dikilang-kilang. Dia tak boleh semayang kat lain, dia jaga semayang kat mesin tu tak ada apa-apa lah, dah kerja. Ada ke mesin punya rudang. Dia nak takbir nak lawan mesin, cokok. Tak payah lah. Dia takbir, ulama kata sekiranya kalau mesin tu tutup, dengar di suara. Tapi kalau mesin tu berjalan, tak dengar suara takbir. Tu lain pasal bising. Soalan seterusnya. Apakah hukum seorang itu solat di tengah laluan orang sedangkan ruang di belakang masih ada? Jawabnya gini. Kalau di surau masjid, yang tak boleh semayangnya ialah di depan pintu masuk. Tapi kalau tengah lapang gitu tak apa. Sebab orang boleh lalu kot tepi. Nak litas ke depan dia, depan daripada garisan saf hadapan. Jika garisan ni kita duduk sini, depan ni dia garis, lalu litas ke depan boleh. Yang menyusahkan orang depan pintu. Nak masuk lagi duduk depan pintu. Cuma afdal semayang menghadap tiang, tepi-tepi dinding atau dekat-dekatnya dinding. Faham tak? Tu afdal. Tengah-tengah ruang lapang, hak tu harus. Sebab apa harus lagi? Tak ganggu lagi. Kalau kau nak lalu, boleh lalu ke depan. Tapi jangan litar depan muka. Ke depan daripada garisan hadapan. Jadi garisan ni garisan depan, pitah waktu. Faham? Yang dilarang, depan tu duduk. Orang nak masuk tak boleh. Depan pintu. Ada orang semayang. Tu apa tak kena. Sebab kita sebenarnya boleh litar ke depan orang semayang, cuma ke depan daripada sutrah dia. Bukan kuat atas muka dia. Dia semayang sah tu, kita tengok, oh ni garisan dia. Maka garisan ni dikira diiktiraf pada syarak sebagai sutrah. Sebab Nabi kata kalau tak ada sejadah tak ada, buat garisan. Ni dikira garisan. Betul-betul menghadap tiang harus sunat mengiri atau menganang sedikit. Faham tak? Supaya tidak dikata, wah ni semua tiang ke apa?
adakah Iskandar Zulkarnain dan Alexander the Great orang yang sama? Jawabnya, tidak ada orang yang dapat memastikan Zulkarnain dengan Alexander ni orang yang sama atau orang yang lain-lain. Nah, ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan lain. Cerita Zulkarnain ni Rasulullah yang cerita pada orang Yahudi hingga orang Yahudi masuk Islam, menunjukkan tak ada orang boleh cerita lama. Cerita Zulkarnain cerita ribuan tahun. Nah, tak ada pun orang sebut dalam mana-mana sejarah. Orang putih pun tak tahu. Hanya sebut cerita dia dalam kitab Taurat Bani Israel. Jadi dia kata kalau benar seorang Nabi, nak tanya bab Zulkarnain. Kalau dia cerita, tu lah Nabi. Sebab Nabi dia tahu cerita ni. Nah, jadi sebab tu kita sekarang tak boleh nak pastikan. Nak kata Alexander tu. Sebab orang putih panggil Alexander the Great. Nah, kita Iskandar Zulkarnain. Nah, boleh jadi orang yang sama. Alexander the Great adalah Zulkarnain itulah. Boleh jadi orang yang lain. Ni semua ni bukan akidah. Yang akidahnya kita wajib percaya Zulkarnain diceritakan di dalam Quran. Ini wajib percaya. Nah, tapi Alexander tu adalah Zulkarnain ataupun orang yang lain, bukan masalah akidah. Siapa yang tak tahu, tak boleh jawab, tak ada rasa apa-apa. Nah, cuma setengah ulama kata bukanlah Alexander the Great itu adalah Zulkarnain, sebab Alexander the Great ni, nah, daripada cerita-cerita dalam buku-buku sejarah orang putih, nah, jahat, rogo orang puang, zina orang puang, bila takluk sebuah negeri, bunuh anak-anak kecil. Nah, jadi kalau ginilah Alexander, bukan Iskandar Zulkarnain. Sebab Zulkarnain raja yang sangat, memang seorang penakluk negara-negara lain, dia tentera dia hebat. Nah, tetapi tak bunuh orang, tak buat nyanyi ke orang. Nah, tak bunuh budak-budak kecil, dia bunuh tentera sahaja. Jadi kalau berkandu kepada Alexander the Great ni yang zalim seperti yang diceritakan oleh orang putih, maka bukanlah dia Zulkarnain. Tapi kalau Alexander ni memang Zulkarnain, cuma orang putih ni kalau buat cerita, dia buat style dia. Dia nak buruk-burukkan Zulkarnain, hak orang Islam duduk hormat sangat ni, dia buat cerita bila takluk sebuah negara, bunuh orang, berzina dan sebagainya. Nampak? Itu cara dia. Saya sering semayang jemaah, tapi bila saya semayang ada lintasan dalam hati yang saya berpisah dengan imam. Tapi saya tak maksud itu. Saya cuba lawan dah, tapi lintasan itu masih datang. Nak buat gana kok, dia kata. Adakah saya terpisah daripada imam itu? Bukan imam. Baik. Dia semayang ikut imam. Allah, aku semayang fardu maghrib, makmum. Jadi ikut imam lah. Dalam semayang mari sama dalam hati lintasan. Lintasan ni mana dia kata? Mung semayang seorang. Mung semayang seorang atau jerah daripada imam. Jawabnya tidak memberi kesan apa-apa. Itu hanyalah gangguan syaitan sahaja. Tak usah layan. Al-khataru la yufsidun niyah. Faedah kita, khatar, lintasan dalam hati tidak boleh merosakkan niat. Niat kita semayang jemaah dah tadi. Faham? Adakah batal solat jika kita buat pergerakan kasar sekali saja dalam solat? Dia kata kalau kita buat benda yang kasar, tapi sekali je, bukan 3 kali turut-turut dalam semayang, batal ke tak? Contohnya sepak, tendang tumbuk dan sebagainya. Tengah-tengah semayang, tangan ni. Jadi gitu. Tengah-tengah semayang kaki naik. Jet li dulu. Ini berlaku pada seorang tok guru gayung. Kerana dia ada tindak balas luar biasa. Tok guru ni, tok guru gayung, maklum saja lambat seling kejut cicak jatuh je. Gitu tangan. Faham tak? Bukan tengah lewat. Dia maknanya secara benda panggil automatik. Spontan. Jawabnya, kalau pergerakan itu kasar, batal sembahyang juga. Spontan tak spontan tak ada kira. Untuk guru gayung ke, set 3 lain ke, tak ada kira. Faham? Spontan kata pergerakan kasar, batal sembahyang. Kita terkejut cicak jatuh. So bila terkejut, lompat naik atas sekok tu imam, tekung dua. Batal walaupun tak sengaja. Walaupun tu imam letak semula dengan sigaret, batal juga. Batal huduh perbuatan. Kalau sedikit tangan, tak batal lah. Ni siapa melompat tendang tiajang, siap dengan jet tu batal. Walaupun tak sengaja. Baru ini saya tepek stiker boykot kat motor saya. Lepas tu datang seorang tabligh, dia kata, kita tak payah nak balah dengan Israel. Kerana Israel cuma nak balah dengan Palestin, bukan dengan kita. Kita cuma perlu jaga anak kita.
Dia juga kata doa ulama kita untuk Palestin tidak makbul. Tak ada bukti yang doa ulama dimakbulkan untuk Palestin. Contohnya Tok Guru Ni Aziz, main makan saja makanan yang orang beri. Tak tahu dari mana makan belaka. Sebab tu doa dia tidak berkah. Apa pendapat Ustaz? Orang ni sewe dah orang ni. Jadi kita perjuangan Palestin ni khabar dah bukan perjuangan umat Palestin, perjuangan seluruh umat Islam. Bumi Palestin tu kiblat orang Islam. Wajib kita kena pertahan, wajib kena jihad. Cuma ada fardu ain, fardu kifayah. Tak, fardu negeri-negeri yang duduk dekat fardu ain. Kita fardu kifayah. Siapa-siapa yang mampu ada kekuatan pergi ke Palestin, perang dengan Israel. Wajib. Tak perang berdosa besar. Jadi Allah kata wajib perang. Orang ni kata tak boleh, jangan ikut. Kita lawan Allah, ikut ke dia. Walaupun serban dia besar pada Allah juga, ukurnya jadi sesat. Sebab kataan dia canggah dengan Quran. Kullu qawlin yukhaliful Quran fahuwa dhal. Tiap-tiap kataan yang berlawan dengan Quran, maka perkataan itu adalah sesat. Jadi jelas orang ni telah pun sesat. Jangan ikut. Kemudian dia kata doa tak makbul. Dalilnya orang Palestin tengok kena perang juga. Mana? Ulama kita doa dah. Orang di Palestin pun doa. Ulama-ulama di seluruh dunia berdoa. Nampaknya Tuhan tak beri kemenangan lagi. Tanya tak makbul. Tak boleh kata gitu. Yang tahu makbul tak makbul, Allah Ta'ala. Faham? Kita dah siapa nak kata makbul tak makbul. Kalau mesti makbul belaka, masa Nabi tak ada lah kena pecah kepala. Kena buat nanya dia orang kafir dah makbul sama. Nabi Saleh kena belah terus, putus dua. Padahal dia berdoa keselamatan dunia akhirat. Tapi Tuhan buat kat dia kena zalim, gaji putus dua, tangga gaji batu. Berapa Nabi Saleh makan haram lah tu. Kira dua ni. Mana orang ni telah pun sesat. Jangan ikut orang sesat. Mana? Dia atas perintah. Atas perintah. Sekarang ni telah pun keluar perintah. Imam kita lebih faham masalah ni daripada kita. Mereka beristihad. Bila mereka mengeluarkan perintah boykot, kita boykot. Sebab benda boykot ni kita tak faham. Kita hidup di bawah jemaah. Sebab tu bila Tok Imam rakak, kita rakak. Tok Imam sujud sawi, kita sujud sawi. Tok Imam baca ayat sejadah tapi tak mau sujud sejadah, salawat. Tak payah sujud lah. Gitu juga kita di luar daripada semayang. Kita ada imam, iaitu ulama-ulama. Bila ulama sepakat suruh boykot, kita boykot lah. Kerana kita kena ikut ulama. Bukan kena ikut pendakwa, kena ikut ulama. Adakah tanda bumi nak kiamat? Orang kata Islam akan menang di seluruh dunia, terutama di Masjid Al-Aqsa di Palestin. Imam Mahdi akan turun untuk membunuh Juk Ma'juj. Apakah pendapat Ustaz mengenai hal ini? Apakah Juk Ma'juj dengan Dajjal itu sama? Baik, kita jawab masalah ni. Bumi ni memang nak kiamat. Sebab semua benda dia akan rosak. Yang tak rosak Allah Ta'ala ni. Bumi makhluk, dia akan rosak. Rosak bumi ni dinamakan kiamat. Bila Nabi Isra' Mi'raj, Nabi jumpa dengan perempuan yang sangat tua. Tua sangat, 3 lapis bokok. Tanya Jibril, apa yang tua sangat ni? Katanya Jibril, inilah rupa bumi yang sebenar. Dunia ni sangat tua dah. Batu Nabi bangkit menjadi Nabi Rasul yang terakhir. Tanda akan berlakunya kiamat. Banyak sangat kali tanda berlaku kiamat. Ada tanda kecil, tanda besar. Di antara tanda kecil, tanda besar, keluar Dajjal, keluar Juk Ma'juj. Turun Dajjal, keluar Juk Ma'juj. Ada dabbatul ardi, macam-macam. Keluar asap di bumi Yaman, keluar api menghalau manusia. Sekarang tak ada lagi tanda besar, tanda kecil. Tanda kecil yang pertama lahir Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi kata akan datang ada lagi tanda-tanda orang perempuan ramai daripada laki-laki. Ini orang perempuan ramai daripada lelaki. Itu tanda. Sekarang ni kalau 1000 orang perempuan, laki-laki 700. Ada 700 atau 600 saja. Itulah nisbah penduduk dunia sekarang. Dalam satu hadis Nabi kata dekat dengan kiamat besar, laki-laki seorang, nisbah perempuan 50. Maknanya kalau 1 juta laki-laki, perempuan 50 juta. Dia ada tanda-tandanya lagi, maknanya orang serahkan amanah kepada orang yang pecah amanah. Ini
Bila buat pilihan raya orang latih kaki pelawak belaka. Jadi pemimpin kaki pelawak, kaki bahan biti, kaki lebong. Jadi pemerintah. Dia ada tanda-tanda ni. Kemudian dia tak apa pendapat ustaz tentang tanda-tanda. Pendapat kita dia nak ubihan dia masalahnya salah alam waib. Dia tawaku atas nas. Nah khabar berlaku gini tanda kiamat, kita khabar attack. Kita nak reka tak boleh. Tapi banyak sangat tanda-tanda kecil lah. Di antaranya ibu melahirkan tuan bagi dirinya. Ibu tu dia mak tapi dia melahirkan tuan bagi dia. Maksudnya anak tu boleh besar bukan menghambakan diri untuk ibu, tapi buat ibu hamba dia. Bila dia beranak, mak dia kena mari jaga anak dia. Pasal dia kerja, kena main tarik anak dia, kena topau paper, kena jaga anak. Tak boleh dengan mak. Marah dia anak. Mak kena pergi tinggal laki tak pergi rumah. Dia main dengan kurban. Pasal apa? Tak boleh pergi marah tak pergi. Dalam mana? 2 bulan duduk jaga anak dia. Tu panggil anak buat mak sebagai hamba. Faham? Terwakilah anak tu. Ya'juj Ma'juj dengan Dajjal lain-lain. Dajjal ni maknanya orang yang menyesatkan akan manusia sesesak-sesaknya, melainkan orang yang selamat daripada pemeliharaan Allah. Tuhan jaga dia. Ya'juj Ma'juj lain. Ya'juj Ma'juj jenis membuat kerosakan. Buat punah. Benda yang buat punah. Ya'juj Ma'juj. Ia makan belaka. Nitah puak. Nitah lembu, bahan lembu. Nitah orang, ratus orang. Dia gitu. Nitah hondakat dengan hondakat yang ratus orang ada. Tak ada kira. Dia ni. Yufsiduna fil ard. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Ya'juj Ma'juj kerja dia melakukan kemusnahan pada bumi. Adakah dikira najis pada pakaian yang kena tahi tikus? Adakah perlu dibasuh semula walaupun ia sudah kering? Baik. Pakaian kita kena najis. Kena tahi tikus. Lepas tu kita pun buang tahi tikus itu. Tinggallah hak basah-basah dia tu. Kita dah basuh hitam sini. Lepas tu kering dah. Wajib basuh. Faham tak? Wajib basuh. Dia najis yang wajib dibasuh. Kerana nampak tu. Tapi kalau halus sangat, dimaaf pada syarak. Kerana suka nak menjaga, dia benda-benda halus seperti itu. Hutang denda parking kita dengan pihak bandaran, hukumnya macam mana? Wajib bayar tak? Macam mana pula dengan hutang cukai pintu? Jawabnya, nisbah undang-undang dunia ni, kalau undang-undang itu terpaksa dibuat, kerana kalau tak ikut undang-undang, maknanya boleh merosak, boleh memberi mudarat kepada orang ramai, maka undang-undang itu lulus pada syarak. Contohnya, bandaran dia buat parking tu mesti masuk kat petok dia. Kalau naik hubung ngata rawa, jana kau orang nak lalu tak boleh. Nak lagi kerja stakak, nak pergi ambil anak, bini beranak dulu. Jangan ambil jalan pasal berguh datang bukan, pasal dah ikut garisan. Maka undang-undang buat siapa yang lebih pada garisan tu, dikenakan hukuman. Maka hukumnya sah pada syarak. Tetapi bila hukuman itu lebih daripada sepatutnya, maka jadi tak sah pula pada syarak. Jadi kalau benda tu taklah menzalimi, ada denda tapi tidak melampau, wajib kena bayar. Tapi kalau denda itu melampau, maka tak wajib kena bayar. Begitu juga dengan cukai. Jikalau maknanya cukai itu dibenarkan oleh syarak, maka wajiblah bayar. Nisbah undang-undang akhirat. Dunia memang wajib bayar belaka. Tapi kalau cukai itu tidak melampau, umpamanya dengan kutip cukai seperti itu, maka kemudahan-kemudahan asas yang disediakan tidak sama dengan kawasan-kawasan kampung. Jadi cukai itu dikutip untuk membeli kemudahan-kemudahan tersebut. Maka jikalau maknanya parahnya rendah, maka hukumnya harus pada syarak. Tetapi kalau melampau-lampau cukai ikut si pakai nak ubuh, maka hukumnya melampau pada syarak, tidak lulus cukai seperti itu. Masuk pada kata cukai yang diharamkan ke atas orang Islam. Bolehkah seseorang laki-laki mewarnakan rambutnya tetapi sah untuk semayang seperti jenis syurah? Dia nak warna rambut tetapi dengan pewarna yang sah dibawa sembahyang. Contohnya hak jenama syurah. Boleh ke tak? Baik. Jawabnya boleh. Laki-laki tersebut mewarnakan rambut dengan warna yang tidak menyebabkan kita ambil wuduk atau mandi junub, tidak sah. Tetapi laki-laki tersebut mestilah berambut ubang. Berambut ubang sahaja. Kalau rambut tak ubang, tak boleh. Sebab yang Nabi benar untuk orang-orang yang berubang, laki-laki atau perempuan. Bila rambut kita putih, Nabi sendiri pun galak. Nabi sebagai satu sunnah mewarnakan rambut.
Untuk rambut putih saja. Rambut kita hitam molek lagi, hitam dengan warna kuning, tak boleh. Tang dengan warna brown, tak boleh. Dia kena berubang dulu. Untuk orang tua-tua. Bini kita berubang dah ni 60 dah. Pala sama putih ngering RZ. Faham tak? Tengok pun kemar mulut. Dia pun warna merah. Nampak macam muda sikit, macam 49. Lain macam sikit tu bila tengok. Hukumnya harus pada syarak. Awet-awet ni dah tak tutup kepala, dicelup pula, hukumnya haram pada syarak. Masuk al-mughayyirati khalqallah, mengubah hukum Allah. Jawabnya depan tadi, la'anallah, Tuhan laknat orang tu. Faham? Biar berubang dulu. Rambut kita comel dah hitam, tuan buat rambut hitam-hitam, tuan buat rambut kuning-kuning, buat rambut kokoh-kokoh. Tapi bila dah berubang, semua putih belaka. Orang putih pun putih, orang rambut merah pun putih, orang Melayu rambut hitam putih kak. Bila siapa hak putih, sunat warnakan rambut. Rambut gugur, pasti nak warna ni gugur. Tak boleh nampak. Tak apa dia berubang. Berubang tak? Lepas tu muda ni. Lepas tu nak benda ni, kata buat benda. Dah gugur, tahu dah gugur, dah khabar nak buat benda. Jangan dah gugur nak warna benda, warna pada saja. Warna hak rambut hak jarang tu. Dah warna rambut. Tak boleh dia kena berubah juga. Rambut ni jangan tinggal 5-6 orang nak colour kau. Supaya jadi sebuah dengan tu. Baik cukur tu, ambil sunnah Nabi pakai piok. Hukum memakai pewangi ketiak di dalam solat. Hukumnya harus. Jikalau kita yakin pewangi itu daripada najis, barulah hendak kita jauhkan pewangi tersebut. Apa hukum pandangan Islam? Orang Islam promosi dan memberi penjelasan seni banner patung berhala Buddha di Thailand. Misalnya menyatakan seni bannernya sangat menarik dan mengagumkan siapa yang datang melihat. Baik. Kalau kita kata seni banner maknanya menarik, seni bannernya memang tidak molek, orang yang membuatnya memang mahir, tidak haram. Nampak? Tetapi kita promosikan suruh orang melawat tu yang haram. Kita kata piramid ni memang hebat, tukang buat ni piramid, padahal maknanya rumah berhala, kubur Firaun. Tapi kita kata nisbah pembinaan. Nisbah pembinaan, nisbah kejuteraan, tak ada masalah. Dia tak boleh promosi suruh orang mari situ, tak boleh. Faham tak? Sebab Nabi larang promosi orang pergi ke tempat-tempat yang haram, yang mungkar. Jangan promosi. Sebut hebat lah kan. Ni bannernya amat menarik, dan sebagainya, menggunakan batu-batu yang tahan rasuk dan sebagainya. Boleh kata gitu. Tapi dalam maksud perkataan itu adalah untuk menarik orang biar ziarah Tok Pekong tu, maka kita promosi benda yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Tak boleh. Bagaimana pandangan Islam berkenaan orang yang menjual surat khabar majalah yang banyak menggelirukan maklumat dan fakta? Sikit sebanyak kita juga berkongsi dengan kesalahan-kesalahan tersebut. Tak boleh lari dah. Dalam satu kampung tak ada orang hafal Quran, adakah jadi salah mengikut fardu kifayah? Fardu kifayah ni mengikut pendapat yang muktamad, bukan mengikut kampung, tetapi mengikut mungkin sekiranya 60 batu. So kalau kampung nyanyi Gula Bila kena ada seorang, kampung Gula Bila. Lepas tu kampung seorang kena ada pula seorang. Dikira dalam kawasan Kuala Terengganu ni. Tak ada marang tu, siapa kepada selipuk tu, biar ada sekurang-kurang seorang hafal Quran. Tak ada, kira berdosa lebih orang Kuala Terengganu ni. Sekira 60 batu pusingan. Sahabat saya ni dia suka berdating, walaupun di hadapan khalayak ramai. Masalahnya saya dan kawan yang lain sering tegur perbuatan. Katanya orang dia tidak salah, dia tak pegang pun tangan atau melihat benda yang tak baik. Dia mahu Ustaz buktikan yang dia berdosa kerana perbuatannya, kerana dia cakap dia hanya berbual dengan orang perempuan saja. Jawabnya, Nabi kata
janganlah perempuan itu berduaan dengan seorang yang bukan, dengan seorang lelaki, melainkan ada sertanya mahramnya. Larangan di sini maknanya haram. Nabi kata dah haram. Nabi tak kata janganlah perempuan itu berduaan dengan seorang laki-laki, melainkan dia tak pegang tangan, maka tak apalah. Nabi tak kata gitu. Berduaan. La yakhluwanna imra'atun. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'azi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan melainkan ada sertanya seorang mahram. Jadi Nabi kan bodoh. Jadi kita nak buat lah. Jangan kita kata tak apa. Sebab kalau kita menghalalkan yang haram, jadi kafir, kekal dalam api neraka. Tapi kalau kita buat saja yang haram, setakat dating duduk cakap bawah pokok, bukan dosa besar, dosa kecil dia. Faham tak? Dosa kecil. Dosa besar berzina tu. Itu dosa kecil baru. Tapi kalau mu kata tak dosa, jadi kafir. Faham? Sebab benda tu adalah dosa. Faham? Jangan ubah hukum. Berani buat lain, jangan berani ubah hukum. Minum arak 3 tong dah minum. Ada 2 tong lagi nak minum esok. Tak kafir. Tapi dia kata tak apa minum arak, tak harang-harang pun. Jadi kafir. Kerana mengubah hukum. Bolehkah seorang itu pakai plaster sakit kepala semasa semayang? Dia kata masa dia semayang dia pakai plaster sakit kepala. Semasa semayang. Jawabnya boleh. Bukan kata plaster tepek sini, sutip kepala pepek. Boleh juga. Tak nampak sikit pun. Pasal apa? Pasal dia cedera. Masuklah mesin tepuk. Habis kena balut. Boleh juga semayang. Apa kata? Melainkan kita nak ambil wudu, kita tepek dulu. Lepas tu kita ambil wudu, tak kena air kat kita tepek. Barulah tak sah wudu. Bila tak sah wudu, dah boleh nak semayang. Jadi hang nak tepek tu, buka tu plaster. Hak tepek depan tu benda lagi, hak depan. Biku benda, biku kereta. Faham tak? Fiberku. Jadi ambil wudu dulu baru tepek. Sebab dia dekat. Bagaimanakah apabila kita sedang mengaji tiba-tiba orang azan? Adakah kita perlu berhenti mengaji? Atau kita perlu perlahankan sikit SMS mengaji? SMS mengaji. Semasa mengaji. Dia tulis SMS. Kita boleh mesej lah. SMS kenapa? Baik. Jawabnya, tidak haram kita meneruskan pekerjaan apabila dibacakan Al-Quran menurut pandangan jumhur ulama. Cuma sunat saja kita berhenti. Faham? Itu juga dengan mendengar. Kalau kita sedang mengaji dengan orang sunat kita berhenti. Dah kita nak mengaji juga, tak ada masalah. Sunat berhenti supaya dapat pahala. Sebelum kewujudan manusia, adakah Allah telah menciptakan makhluk lain? Sebab banyak artifak sejarah dijumpai. Apakah pandangan Ustaz tentang binatang purba dan manusia zaman batu? Dan ni lama dah kita jawab. Sama-sama dah, biarlah mungkin dia baru mari kot. Sebelum Allah Ta'ala ciptakan manusia, telah ada makhluk-makhluk lain. Telah pun ada langit, telah ada bumi, telah ada malaikat, telah ada iblis, telah ada jin, telah ada binatang. Jadi kita pergi kepada bumi dulu. Di bumi sebelum dicipta Nabi Adam, adanya jin Tuhan tahu dan binatang. Jin ni dia besar, maka binatang pun besar. Dia panggil dinosaur. Dinosaur tinggi pada kepala. Pasal apa? Pasal jin tu besar-besar, maka binatang pun besar-besar. Bila Allah Ta'ala pun turunkan Nabi Adam untuk menjadi khalifah, untuk beranak bini menjadi manusia yang ramai sampai sekarang, maka mulalah Allah Ta'ala menghapuskan dinosaur. Tuhan pupuskan dinosaur, Tuhan ganti binatang yang kecil sama saiz dengan manusia. Faham tak? Tapi masa mula-mula turun Nabi Adam, anak cucu dia yang pertama itu, mereka sempat bertembung dengan binatang besar. Sebagaimana yang tercatat dalam sejarah, ada orang jumpa dia lokis di gua-gua. Orang duduk baling lembing, binatang tu besar sangat. Ini zaman awal Nabi Adam alaihissalam. Lepas tu kau hilang binatang tu, rimah jadi kecil. Dulu rimah besar dulu. So lari kat pakai situ, rimah. Faham tak? Pasal apa? Pasal padang dengan jin. Kemudian bukan hilang automatik hilang itu dengan cara ansur-ansur. Jadi 1000 tahun lebih kurang, ataupun yang lebih kurang dengan tarikh tersebutlah,
maka hilang terus dah dinosaur ini. Yang ni semua binatang ceng. Cuma orang putih dia buat tekaan. Dia kata hilang dinosaur ni sebab zaman dulu turun satu berlaku gempa bumi yang sangat besar, lepas tu keluar lava daripada gunung berapi, mapu habis binatang-binatang besar. Nah, lepas tu jadi binatang ceng. Tu tekaan dia. Allah yang matikan, Tuhan tukar dengan binatang yang kita tengok ni. Beruk ceng, rimau ceng, ular ceng. Dulu besar lagi. Dulu burung besar dulu. Nah, burung boleh akak rumah dulu. Nah, jadi itulah kehebatan dan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Nah, kalau kita ni Tuhan tak matikan dinosaur, tak tanya kita. Nah, Nabi Cloud dia tunggu dah muka kuala gitu muka. Dah balik kita lalu dengan stable dia pun masuk dalam Bible. Faham tak? Ada ah. Jadi Tuhan tinggal pak cek jerung 15 kaki cek lah. Nah, 5 setengah biko, 2 biko cek lah. Nah, padang dengan orang lawang. Nah. Soalan seterusnya. Salah tak kita membuang air kecil atau air besar sambil memotong kuku atau membaca buku atau menggosok gigi? Dia belang berak, belang baca surat khabar. Dak umpamanya. Nah, belang baca surat khabar. Atau belang gosok gigi, belang kecing. Gosok gigi, betul kecing. Gitu. Dan perbuatan ini makruh. Nah, makruh. Dibenci oleh syarak. Nah, kerana kemungkinan akan terkena najis kepada badan kita. Air kecil pun dah masuk dah makuk dah panjang gigi. Dah pelacing panjang gigi. Dah masuk lah lubang. Kacuk-kacuk. jadi kotor habis. Nah, ada lah kawak ngaruk ini. Apa dia ngaruk ini? Tapi taklah berdosa, tapi ngaruk lah. Kalau kena najis diri kita. Hukum makanan diberi kepada orang kafir yang syubhah. Seperti ada emulsifier E471 dan E471. Jawabnya perkara-perkara syubhah tak apa bagi orang kafir. Tapi kalau perkara yang diharamkan kita makan, tak boleh orang kafir makan. Melainkan binatang boleh makan. Allah haramkan babi, kita tak boleh babi ke orang kafir. Tapi kalau makanan yang ada syubhah, syubhah ni orang Islam boleh makan lagi. Tak sampai ke darjat haram, tetapi mudah jatuh kepada yang haram. Betulkah ada orang yang kata jika makanan dan minuman tidak ditutup, dikencing dan diberak oleh syaitan? Jawabnya Rasulullah kata bukan berak kencing, tetapi dimakan sama oleh syaitan. Nah, begitu juga yang tidak dibacakan bismillah. Si A masa dia hisap rokok, dia kata hukum makruh. Tapi bila dia berhenti dah, dia kata haram. Dulu masa hisap dia kata makruh. Ini tidak hisap dah, dia kata haram. Tapi tak sempat lama, si A hisap semula. Bila saya tanya, kan dulu mu kata rokok tu haram. Dia jawab masa aku berhenti memang haram, tetapi sekarang hukumnya makruh. Ni hak main itu. Nah, boleh tak ustaz bagi tahu adakah orang macam si ini boleh main tukar fatwa? Jawabnya ni mengarut lah. Nah, memanglah dia tak lari pada dua hukum, haram ataupun makruh rokok ni. Tapi kalau kita siapa mana-mana atas diri kita, hukumnya haram, tak boleh. Tapi fatwa dia itulah yang terkena haram dan makruh. Satu golongan mengatakan haram, satu golongan mengatakan makruh. Kita cenderung pada haram pun kita tak boleh nak matikan hujah yang mengatakan makruh. Nah, tidak disukai oleh syarak. Tetapi hak orang ni ditukar hukum ikut selera dia, hak tu haram. Tak boleh. Apa hukum orang buat kenduri kahwin makan duit daripada hasil kerjaan daripada kilang arak terbesar di Malaysia? Jawabnya kalau kilang arak terkecil pun haram berdosa besar. Tak usah kata arak terbesar. Arak ni Nabi sebut dalam hadis 10 golongan kena laknat, tak diterima sembahyangnya. Termasuk orang yang kerja, orang yang tukang perah, orang yang tukang buh dalam botol, orang tukang order, kani tukang order, semua toket, manager apa semua. Tak, termasuk dengan apa yang terlibat, semuanya kena laknat belaka. Maka jawabnya makanannya haram. Kalau dia buat duit tu buat kenduri kahwin, maka haram kita makan. Walaupun boleh kita hadir, tapi jangan makan. Orang yang mengenai orang yang ziarahi orang itu makan dan minum dihidang pendapatan daripada kerja kilang arak, jawabnya tak boleh makan. Faham tak? Kerana jelas haram. Apakah seorang ketua keluarga sehari hidup menggunakan hasil pendapatan di kilang arak? Sudah hampir 30 tahun dia kerja dan boleh menyebabkan akhlak anak tidak bagus. Jawabnya dia dah akan diheret oleh Allah, oleh malaikat ke dalam api neraka. Sebut dalam suatu hadis, seorang laki-laki berjalan menuju ke syurga kerana dia ada banyak pahala sembahyang, zakat, haji dan puasa. Tiba-tiba datang anak dan seorang perempuan bergantung pada kakinya.
Dia kata, hei Allah, membalas laki-laki ini. Dialah suamiku. Dia tidak ajar aku perkara yang halal. Maka kami makan yang haram. Kemudian kata pula anak, engkau balaslah laki-laki ini. Dialah ayah kami. Dia bawa pulang makanan, kami makan. Padahal ia adalah haram. Maka ketiga-tiga beranak itu diheret ke dalam api neraka. Faham? Bagaimana cara menasihati orang seperti ini? Nasihatlah kepada mana yang kita rasa patut. Nah, ada orang berlainan jenis cara penerimaan nasihatnya. Nah, ada orang kita boleh ngasar. Kalau lembut tak dia pun ngasar jadi model. Ada orang ngasar dilawan kita balik. Kita kena berlembut. Nah, ada orang kita tak malu, dia malu ke orang lain. Nah, sah tak solat qada saya bila saya solat qada dulu, baru solat fardu. Contohnya saya solat qada asar dulu, baru solat fardu asar. Jawabnya inilah yang paling afdal. Bila orang nak sembahyang subuh, kita qada subuh dulu. Pergi orang qamat, kita sembahyang subuh bersama-sama. Bila orang bang zuhur, kita qada zuhur dulu. Tak, kita hutang banyak itu kan. Zaman bahan lalu orang sembahyang zuhur ramai-ramai, kita sembahyang tunai pula. Ini yang cara yang terbaik. Apakah hukum bersanding selepas akad nikah? Jawabnya harus bersanding. Pengantin laki-laki dan perempuan. Walaupun tanpa pakaian. Iaitu di dalam bilik dia dua orang saja. Tak apa. Dia duduk dalam atas kursi, dia dua orang saja. Yang kata haram ni, orang yang haram tengok isteri kita, mari tengok ramai-ramai. Faham? Hak tu hukumnya haram. Tapi kalau tak ada orang yang batal sembahyang dengan isteri kita, maka kita duduk atas kursi, dipanggil salin duduk gitu. Jawabnya harus pada syarak. Kerana yang hadir adalah semua yang tak batal sembahyang dengan bini kita. Faham tak? Adik-adik lelaki, pak saudara dia, anak saudara dia. Pak paling dekat sekali waris, sepupu. Sepupu tak boleh. Kena terbit luar, tak boleh tengok. Pasal nak saling, haram. Jadi hak lepas apa dia buat, hak haram ni, bertaubat, istighfar banyak-banyak. Mudah-mudahan Tuhan dah ambil balas. Akan datang anak kita, buat gitulah. Duduk gitu. Duduk, mari-mari tengok. Pasal pameran comel sangat. Dengan mata, kelopak mata biru. Atas ni hijau, atas ni putih. Sini merah pula, sini sama. Kan kabar dah tak lewat gitu. Melainkan untuk suami. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna ala ayah. Jangan kamu perempuan pakai alat makeup melampau-lampau, comel berdoa, lepas tu kamu tunjuk pada orang selain suami kamu, selain bapak kamu, selain bapak suami kamu, selain anak kamu, selain anak-anak suami kamu. Itu dah apa? Melainkan tak nampak pengantin dia. Dia standing, dia bolang tank nyata. Tak nampak, tu lain lah. Tapi tak ada rawat gitu. Kau lama kau on the bank, kau lama kau on the bank. Ustaz pun standing juga. Ni. Al-Hafiz 30 juzuk dalam dada. Balaga juga oleh ada. Pakai inai Al-Hafiz. Nikah. Pakai inai, bantai juga dia. Nampak mana dia tukar sama sekali-sekali. 2 kali, 3 kali, penuh. Full color dia panggil. Apakah hukum bagi makan ikan buntal yang telah dibuang racunnya? Ikan buntal yang ada racun hukumnya haram. Tetapi apabila dibuang racun, jadilah hukumnya itu makruh. Makruh ini kerana takut ada lagi sisa-sisa. Faham tak? Tapi kalau ada buang racun, haram. Haram bukan kerana dia ikan, kerana dia buntal ada racun. Faham? Ayam kampung biasanya berkeliaran mencari makan sendiri di tempat yang agak kotor. Contohnya memakan butiran nasi dalam longkang yang amat kotor. Adakah masih halal memakan ayam kampung tersebut? Atau mana ayam kampung yang sedang dijual di pasar walaupun tidak tahu cara pemakanannya? Adakah halal memakan ulat sagu? Ayam dia kata dua sini. Pertama ayam hak jual pasar. Yang kedua ayam kita tengok dah hak makan tai. Baik, cegi hak ayam makan tai dulu. Kita tengok ayam ni memang makan tai. Jenis dia memang ayam makan tai. Nama pun ayam tai. Contoh, pasal dia ada dua dalam fiqh. Pertama, ayam memang jenis makan tai. Wi beras yang kerja kita yang satu. Marah, wi beras. Wi naik, tabik gitu. Mana tu panggil ayam jenis makan haji. Kita tambah itu, tapi dalam kitab fiqh kata ayam jenis pemakan haji. Dia memang makan haji. Ayam yang kedua, ayam makan benda molek. Makan padi, makan beras, makan benda lain. Tapi sekali nyuak benda, nyuak pening kepala. Bahan juga. Kayak kambing 2 tin. Penado. Ayam tu. Tu ayam tu sekali-sekala hukumnya harus makan. Ayam jenis, memang jenis makan haji, makruh makan. Mazhab lain kata haram makan. Nampak tak? Selesai masalah tu.
Ayah hak jawab pasal pula. Ayah jawab pasal kita tak nampak makan lagi ke? Makan tak lagi. Jawabnya husnuzani boleh makan. Tak boleh nak suka buruk. Tapi kang dia makan lagi, kang tu was-was lagi. Nah, asal dia makan benda tak lagi dulu. Lepas tu ulat sagu tak boleh makan. Yang Nabi kata boleh makan ni, ulat yang payah nak buang kerana kecil dan duduk di dalam buah atau duduk dalam jenis makanan. Buah tu kita koyok, duduk celah-celah halus-halus, maka boleh makan dengan buah-buah. Ulat sagu ni lain. Orang Sarawak dia buat sagu tu, kemudian tubik ulat. Besar-besar ni ulat. Ulat dia ambil suku goreng. Ini hukumnya haram, tak boleh. Ini al-khabisat, sangat keji pada syarak. Walaupun 1000 orang mufti fatwa, tetap haram. Kerana dia al-khabisat, benda yang sangat kotor. Atau al-khaba'is dalam Quran. Nampak? Diharam ke atas kamu al-khaba'is. Nampak? Wa hurimat alikumul khaba'is. Diharam atas kamu benda-benda yang kotor seperti itu. Tak boleh. Yang boleh ulat kecil duduk dalam jambu air, duduk dalam buah. Tapi kalau ulat tu besar, tak boleh makan juga. Walau duduk dalam buah. Pasal apa kecil besar dia ada beza? Sebab bila kecil payah nak buang, makan pun tidak boleh mudarat, halus sangat. Bila besar boleh beza, senang nak buang. Nak buang tak boleh makan. Lepas tu benda yang kecil maaf pada syarak. Lepas tu lalat. Dia berok. Lalat dia berok. Dia naik takpiah kita, dia pun berok. Dia berok. Kita ambil teropong, doktor nampak ada tahi dia duduk di piah kita. Ada tahi tak? Ada tak? Yakin ada? Hukumnya dimaaf. Apa? Pasal kecil. Tapi kalau di kategori tu lalat tu besar berlebih saya kau lalat. Tahi besar ni saya kata. Tak maaf lah. Pasal apa? Pasal besar. Jenis sama je. Nampak tak? Jadi hak ulat ni, hak Nabi kata sama pun ni ulat agak. Tapi ni besar ni dimakan oleh dia goreng. Tak boleh makan. Wih kerja keke. Wallahu a'lam. InsyaAllah ada kita jawab ni pada minggu hadapan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi